Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MN Channel. Seperti biasa bersama saya Muhammad Azzuddin bin Syaudin yang merupakan salah seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Putrajaya. Okey, so untuk kali ini saya akan berkongsikan beberapa tips ataupun kaedah yang saya gunakan di dalam saya melakukan video pengajaran bagi kegunaan saya yang saya letak di dalam channel YouTube saya iaitu di MN Channel. Saya melakukan perkongsian ini sebab pada sesi webinar yang lepas, saya tak boleh ambil video tersebut bulat-bulat sebab pihak Politeknik Shah Alam telah meletakkan sesi webinar berkenaan di channel YouTube mereka sendiri. Jadi, untuk menghormati pihak penganjur, so saya tak ada edit video tersebut untuk letak dalam channel YouTube saya berbanding pada sesi webinar pertama, anjuran BIPD JPPKK. Saya menggunakan rakaman video tersebut untuk kegunaan channel saya disebabkan pihak BIPD JPPKK tidak meletakkan rakaman sesi webinar tersebut di dalam channel YouTube. So, yang akan saya kongsikan adalah berkenaan dengan penggunaan green screen ataupun layar hijau di dalam video pengajaran ataupun pengajaran online kita semasa tempoh pandemik ini. Untuk episod kali ini, saya akan pecahkan kepada dua segmen bagi penerangan saya. So, segmen pun tidak panjang, pendek saja supaya memudahkan anda berbagi kita setting dan kita melakukan green screen terutamanya semasa kita menggunakan OBS bagi sesi rakaman. Tapi sebelum saya terangkan bagaimana kita nak guna, segmen pertama saya nak tanya kepada anda semua, adakah perlu layar hijau digunakan bagi pengajaran atas talian ataupun video pengajaran kita? Soalan ini saya dapat semasa sesi webinar yang lepas daripada beberapa pensyarah bertanyakan berkenaan persoalan ini. Pada saya secara personalnya, penggunaan layar hijau bagi tujuan rakaman ataupun pengajaran atas talian ini adalah bergantung kepada individu itu sendiri. Sama ada anda nak gunakan ataupun tidak. Sebab jika anda perhatikan pada video-video pengajaran yang telah saya letak di dalam MN Channel ini, ada beberapa siri pengajaran saya tidak menggunakan layar hijau di mana saya telah melakukan rakaman di dalam bilik pensyarah itu sendiri. Tak ada layar hijau, saya gunakan background saja dengan tingkap, dengan rak buku saja di belakang. Di mana pada saya, sesuai untuk saya gunakan dan pencahayaan pun pada saya amat minimum untuk digunakan. Tidak seperti apabila saya melakukan di set rakaman saya sendiri, yang mana saya gunakan ada beberapa lighting. Pada saya, secara personal, saya menggunakan layar hijau bertujuan untuk menampakkan sesi pengajaran saya itu agak sikit menarik. Itu saja. Dan di mana penggunaan slideshow di belakang pun dapat digunakan dengan lebih baik. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada sesi webinar anjuran Politeknik Shah Alam, saya telah nyatakan penggunaan layar hijau saya adalah menggunakan dinding yang berwarna hijau dan juga langsir saya yang berwarna hijau. Nanti saya akan tunjukkan di mana layar hijau saya gunakan. Amat simple dan mudah. Pada saya alhamdulillah lah dan bersyukur jugalah sebab saya pilih dinding saya berwarna hijau jadi memudahkan saya untuk membuat rakaman di dalam bilik saya yang menggunakan latar dinding hijau. Ditambah juga saya membeli langsir kegunaan bilik tidur saya juga berwarna hijau. Jadi alhamdulillah benda tu sebenarnya tak terfikir pada awal. Just nampak hijau tu soft untuk bilik. Jadi saya guna warna hijau. Tapi bila gunakan untuk rakaman, memudahkan saya dan menjimatkan duit poket saya daripada membeli kain hijau yang digunakan untuk paparan layar hijau saya. Dan tidak semestinya kita gunakan warna hijau untuk latar belakang kita. Kita boleh gunakan blue screen, kita boleh gunakan white screen, apa saja warna yang telah ditawarkan ataupun yang terdapat di dalam sistem OBS ni. Untuk saya pernah gunakan warna biru, saya pernah gunakan warna cream, saya pernah guna warna biru laut, light blue, saya pernah guna warna putih sebagai latar saya. Dan warna hijau memang saya gunalah, kerap saya guna sebab saya lakukan rakaman di dalam rumah saya sendiri. Kelebihan melakukan layar hijau ni, pengajaran kita lebih menarik untuk ditonton oleh orang, terutamanya di kalangan pelajar kita. So, buang segala halangan, kita keep positif bagi melakukan pengajaran kita. So, untuk part kedua bagi siri ini, saya akan sentuh berkenaan dengan salah satu slot atau salah satu part perkongsian saya semasa sesi webinar anjuran Politeknik Shah Alam, iaitu bagaimana kita nak masukkan kesan layar hijau di dalam teknik rakaman dengan menggunakan OBS.
So, jom kita tengok. Okey, so tanpa buang masa, saya kongsikan sedikit teknik-teknik yang saya gunakan bagi kita adjust ataupun kita setting kita punya green screen bagi penggunaan rakaman kita. Di sini saya nak nyatakan, saya taklah pandai mana, cuma berdasarkan pengalaman yang saya gunakan OBS hampir setahun ini, saya kongsikan bersama di sini. Dan jika ada sebarang penambahbaikan atau kekurangan penerangan saya ini, anda semua boleh tulislah pada komen kat bawah. Boleh tegur saya mana-mana untuk saya perbaiki berkenaan dengan teknik yang saya gunakan ini. Okey, so tanpa masa, jom kita tengok. Yang pertama sekali, kita kena adjust kita punya green screen ni, atau kita put green screen kita pada kita punya video capture device. Kita klik kanan pada mouse dan dia akan keluar pada paparan seperti kotak tersebut, dan anda kena pilih pada filter seperti yang saya tunjuk pada arrow merah tersebut. So apabila kita klik pada filter, akan keluar pada paparan ini. Kalau anda perhatikan pada slide saya ni, pada belakang saya adalah merupakan layar hijau yang saya gunakan semasa rakaman. Dan seperti saya katakan tadi, saya tak ada beli kain hijau lain ataupun menggunakan bajet lain untuk mendapatkan layar hijau, tapi saya menggunakan dinding dan langsir yang berwarna hijau. Jika anda perhatikan pada bahu sebelah kiri saya tu, kiri yang bahagian situlah, okey, ia merupakan dinding bilik saya yang berwarna hijau, dan pada bahu sebelah kanan, situ pada arrow tu ada merupakan langsir saya yang berwarna hijau. So daripada filter, kita pilih pada filter pada box pilihan kita tadi. So dia akan keluar paparan ni. Daripada keluar paparan ni, kita perlu memilih pilihan chroma key pada ruangan biru, arrow merah yang saya tunjuk situ. So apabila kita pilih chroma key, dia akan keluar beberapa pilihan. Dan jika anda perhatikan, pilihan warna pada peringkat awal adalah warna hijau. Warna hijau seperti dalam kotak yang saya tunjukkan situ. Tapi warna tersebut tidak sama dengan warna yang terdapat pada dinding yang saya gunakan ataupun layar bahagian background yang saya gunakan. Tak sama. Jadi apabila kita nak gunakan, gambar tak berapa cantik. Jadi macam mana kita nak adjust dia supaya sesuai dengan warna latar kita? So, kita klik pada select color. Dari situ akan keluar key color sini, box key color yang akan berikan beberapa pilihan. Tapi, untuk kita pilih bahagian latar, warna yang terdapat pada latar kita, kita perlu select pada pick screen color pada ruangan putih dengan arrow yang berwarna merah tersebut. So, apabila kita pick screen color, akan terdapat arrow. Pada arrow merah saya tu, awak nampak satu tanda T situ yang hitam tu. So kita kena adjustkan kita punya warna latar belakang kita gunakan pada warna yang sedikit gelap. Jangan pilih warna cerah. Setelah kita pilih bahagian mana kita nak jadikan sebagai reference bagi screen color kita, kita klik situ dan kita akan tekan OK. So, anda perhatikan hilang semua hijau tadi, dan kalau perhatikan pada key color tersebut tak sama dengan pada warna yang asal dan telah bertukar kepada warna yang bersesuaian dengan warna latar yang saya gunakan. Jadi macam mana sekiranya ada lagi beberapa distortion ataupun beberapa benda yang kita adjust? So kita kena adjust 3 perkara yang saya bulatkan di situ, iaitu kita akan adjust similarity, smoothness dengan key color split reduction. So, 3 ni kita kena pandai-pandai adjust dia supaya bersesuaian dengan latar, dan kita kurangkan, kalau ni tepi-tepi sini akan terdapat error-error. So, kita pastikan tidak berlaku benda-benda tu. Okay, so kita adjust pada 3 bahagian saya nyatakan ini. Tapi ada satu lagi tips. Untuk dapatkan paparan yang smooth seperti di paparan slide saya ataupun yang sekarang saya sedang record ni, hati-hati kalau anda perhatikan sini tak ada apa-apa erotan-erotan, dan kalau sini pun tak ada apa-apa erotan. Pastikan anda tidak menggunakan kamera pada laptop anda. Anda kena gunakan kamera dengan pixel ataupun resolution yang lebih baik. So, di sini saya sarankan untuk kita menggunakan kamera handphone kita sebagai kamera yang digunakan untuk tujuan rakaman. So, macam mana kita nak set? Saya akan sentuh berkenaan dengan cara kita nak set kamera handphone kita sebagai kita punya webcam pada siri yang lain. So, setelah selesai anda dengan setting anda, dah puas hati, gambar dah nampak cantik, so kita klik close pada box pilihan tersebut. Hasilnya adalah seperti yang anda perhatikan sana. Nampak? So, itu tujuan green screen. Sekarang ni pun saya tengah gunakan green screen untuk tujuan presentation jugalah. Yang mana belakang ni saya gunakan saya punya slide.
Jadi itulah pentingnya kita guna green screen bagi tujuan rakaman. Tapi seperti saya katakan awal tadi, sekiranya tak ada green screen, jangan jadikan sebagai alasan untuk menghalang anda semua bagi melakukan video rakaman atas talian kita ataupun online teaching kita. Ada juga video rakaman saya yang tak gunakan efek, tak gunakan green screen. So, pada saya benda tak ada masalah. Sekiranya dia ada green screen merupakan sedikit kelebihan, tapi jangan jadikan sebagai penghalang untuk kita rasa tak boleh buat lah sebab tak ada green screen. So itu saja perkongsian saya berkenaan kali ini. Jadi saya harap perkongsian saya berkenaan dengan green screen ini dapat membantu anda semua, terutamanya di kalangan pensyarah politeknik bagi melakukan sesi rakaman ataupun kita melakukan pengajaran secara online kita. Seperti saya katakan tadi, sekiranya ada terdapat kekurangan di dalam perkongsian saya ini, anda boleh tinggalkan pada komen box di bawah. Dan kepada pensyarah poli, saya akan kongsikan juga beberapa tips lain bagaimana kita nak set kamera handphone kita sebagai kita punya webcam dan juga bagaimana kita nak set kita punya slideshow sebagai slide yang kita gunakan untuk tujuan rakaman. Di samping itu juga saya akan sentuh juga beberapa lagi kaedah terutamanya dalam melakukan video review. Okey? Tapi sebelum tu, kepada mereka yang baru menonton channel saya ini, terima kasih sebab menonton dan setia hingga ke hujung konten saya ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe sini dan tekan butang loceng ni untuk anda mendapat maklumat terkini berkenaan dengan konten-konten yang saya akan letak di dalam MN channel ini. So, semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.